Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah saya, dan pada hari ini kami akan membentangkan untuk pembentangan kerja khusus iaitu pembentangan analisis peribahasa sakit menimpa sesal terlambat. Ahli kumpulan kami terdiri daripada yang pertama iaitu Zaimah binti Muhammad Hanifah, yang kedua adalah Muhammad Khairul Naim bin Pencari, dan yang ketiga adalah Alferi Celia Angel Alfred, dan yang terakhir adalah Michelle Anyap. Dan nama pensyarah kami yang dikasihi dan dihormati iaitu Dr. Hafifi Horais untuk kerja khusus semantik bahasa Melayu. Baik. Kita lihat dari pengenalan iaitu peribahasa adalah satu bahasa kiasan di mana merangkumi bidalan, pepatah dan pantun Melayu hasil tinggalan masyarakat terdahulu dan diamalkan oleh generasi kini iaitu menurut Muslih dan Muhammad pada tahun 2010. Jadi penghasilan peribahasa Melayu ini merujuk pada pengalaman hidup, bahkan memancarkan nilai dan budi pekerti orang Melayu terdahulu hinggalah kini. Jadi, pernyataan ini disokong oleh Wilkinson pada tahun 1907 iaitu satu perwatakan serta sifat orang Melayu dapat diketahui daripada peribahasa Melayu. Baik, seterusnya adalah kita lihat daripada definisi peribahasa menurut tokoh sastrawan bahasa iaitu Zakbar pada tahun 1965 yang berpendapat bahawa peribahasa ini ialah satu susunan kata pendek namun memiliki makna yang luas dan merangkumi kebenaran, sedap didengar, bahkan bijak dalam perkataannya. Begitu juga menurut Abdullah Hasan dan rakannya pada tahun 2005 yang berpendapat bahawa peribahasa ini mempunyai kata-kata yang menyampaikan mesej secara halus dengan menggunakan bahasa kiasan sebagai pedoman hidup, teladan dan pengajaran kepada masyarakat Melayu. Jadi, rentetan itu peribahasa ini dapat kita klasifikasikan kepada 5 jenis iaitu simpulan bahasa, perumpamaan, bidalan, pepatah dan perbilangan bahasa. Baik, berikut adalah peribahasa yang kami pilih iaitu peribahasa jenis bidalan di mana dipetik daripada cerpen iaitu sakit menimpa sesal terlambat. Baik, saya serahkan kepada pembentangan seterusnya. Okey, seterusnya saya akan meneruskan lagi pembentangan ini. Jadi, menurut peribahasa sakit menimpa tersesal terlambat tersebut bermakna perbuatan yang terlanjur dan tidak dapat diubah lagi. Itu menurut Said dan Safia pada tahun 2015, dan tafsiran ini juga disokong oleh Laim dan Denny pada tahun 2017 yang berpendapat bahawa mengenai peribahasa tersebut dalam kajian, iaitu peribahasa ini juga bermaksud sesuatu yang sudah berlaku tidak ada guna untuk menyesalinya kembali. Okey, peribahasa yang kami ambil ini dipetik daripada cerpen kanak-kanak yang berjudul Sakit Menimpa Sesal Terlambat, nukilan Zaimah Muhammad Hanafiyah, yang bermaksud setiap perbuatan yang terlanjur ataupun terjadi tidak dapat diundur kembali. Jadi peribahasa yang kami pilih ini dalam golongan bidalan. Jadi bidalan ini merupakan salah satu wadah bagi menyampaikan sesuatu nasihat, teguran ataupun ingatan secara kiasan ataupun melalui sindiran. Menurut Muhammad Zaid Daud pada tahun 2017, bidalan merupakan kumpulan peribahasa yang memiliki makna selapis ataupun makna lainnya. Makna yang tidak berselindung ataupun berkias, iaitu secara direct to the point. Okey, seterusnya saya masuk kepada konsep teori simbolik. Jadi dalam konsep teori simbolik, kajian ini akan dilakukan pada peringkat kata, peringkat ayat serta perlakuan manusia yang memberikan reaksi kepada tanggapan terhadap sesuatu perkataan. Jadi kajian makna teori yang kami gunakan terbahagi kepada 3 jenis, iaitu dari segi semantik, sintaksis dan pragmatik.
Okey, seterusnya analisis makna peribahasa. Jadi dalam analisis makna peribahasa ni kami menjalankan analisis ini dalam 3 peringkat, iaitu dari segi semantik, sintaksis dan pragmatik. Okey, dari segi semantik kami akan membuat rujukan dengan benda, iaitu kumpulan benda-benda yang terdapat bersamaan dengan peribahasa ayat-ayat yang terdapat dalam peribahasa kami. Seterusnya, dari segi sintaksis, kami akan mengkaji hubungan antara perkataan dengan perkataan yang lain yang boleh menentukan makna. Okey, dan yang terakhir, di peringkat yang terakhir, pragmatik. Dalam peringkat ini kami akan membuat kajian berkaitan dengan hubungan antara simbol dengan perkataan dan perlakuan. Okey, baiklah, saya teruskan pembentangan analisis makna peribahasa dari aspek semantik. Jadi perkataan yang dipilih ialah perkataan menimpa dari peribahasa sakit menimpa sesal terlambat. Okey, menurut Kamus Dewan edisi keempat 2005, perkataan menimpa membawa makna sesuatu yang menghempap, jatuh menindih ke atas sesuatu, atau memukul dengan senjata, dan sebagainya. Dua makna yang berbeza ini tidak menjurus kepada makna yang ditafsir secara keseluruhan dari hasil tafsiran semantik. Lazimnya, menimpa sering diaplikasikan sekiranya terdapat objek yang jatuh ke atas objek yang lain. Sebagai contoh, seseorang yang jatuh tergelincir lalu ditimpa atau dihempap oleh buku yang dibawanya. Begitu juga dengan contoh makna yang dibawa oleh Kamus Dewan, yaitu memukul dengan senjata sama sekali tidak berkaitan dengan makna peribahasa yang dirujuk daripada kamus. Dan pernyataan ini juga disokong oleh Liam dan Denny pada tahun 2017. Seterusnya dari aspek sintaksis, perkataan sakit. Perkataan sakit dalam bidalan ini membawa makna tubuh yang tidak sehat, seperti demam, pening, dan sebagainya. Tafsiran ini disokong oleh Abdul Rahman 2019 yang menggambarkan seseorang merasa tidak sehat tubuh atau bahagian tertentu seperti uzur. Secara umumnya, masyarakat dahulu hingga kini sering menggambarkan makna sakit kepada individu yang tidak sehat tubuh badan seperti selesma, batuk, dan sebagainya. Jadi pernyataan ini dibuktikan oleh Murni dan rakannya yang menjelaskan bahawa jika terasa sakit tidak menentu, hendaklah diatasi dengan minum ubat. Okey, perkataan menimpa dan sakit. Setelah dianalisis dari segi luaran dan dalaman dua perkataan ini menunjukkan persamaan serta mempunyai kaitan antara satu sama yang lain. Okey, hubungan leksikal antara sakit dan menimpa adalah sesuatu yang terkena atau tertindih akan berasa sakit. Kemungkinan besar terasa sakit pada bahagian tangan atau kaki setelah dihempap oleh sesuatu objek. Manakala bayangan makna sebegini adalah satu inisiatif bagi merungkai makna denotatif dan konotatif dalam bidalan tersebut. Dan kenyataan ini disokong juga oleh Nur Afika, Wan Mansur, dan Nur Hashimah pada tahun 2016 dengan mengemukakan pendapat dalam kajian mereka bahawa kajian kiasan bagi memperoleh makna perlu dibuktikan dengan hubungan bahasa, masyarakat, dan pemikiran. Oke, yang seterusnya saya serahkan kepada rakan pembentang saya. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya ucapkan pada rakan pasukan saya sebentar tadi. Baiklah, kita telusuri pula perbincangan kita pada hari ini dengan aspek pragmatik yang pada asasnya merujuk kepada hasil tafsiran Lim dan Denny pada tahun 2017 yang menyatakan adalah bersesuaian dan konteks yang digunakan dalam ayat cerpen tersebut. Bertitik tolak dengan itu, penggunaan makna linguistik untuk menginterpretasi makna implisitnya sangat membantu pengkaji makna dalam semantik. Ini dibuktikan oleh Fatimah Subat pada tahun 2010 dalam kajian Ho dan Wongxia pada tahun 2013 yang menunjukkan bahwasanya pragmatik lazimnya merangkumi makna linguistik yang mendahulukan kepada penemuan makna implisit itu sendiri. Mari kita lihat di sini. Rentetan itu, makna bidalan dalam konteks tersebut adalah suatu penderitaan yang amat sakit,
menyebabkan seorang merasa menyesal atas perbuatan yang lalu, tetapi sudah terlewat karena masa yang telah berlalu tidak dapat diputarkan kembali. Perkara ini jelas ditunjukkan dalam cerpen yang telah dirangka ataupun telah dihasilkan, yaitu mengisahkan seorang kanak-kanak lelaki berasa menyesal atas tingkah lakunya terdahulu terhadap ibunya. Dan setelah melihat pengorbanan kasih sayang yang dicurahkan oleh beliau semasa anak yang mengalami kecederaan pada kakinya sehingga tidak dapat bermain bola sepak buat selamanya, mengakibatkan timbul ataupun terbit penyesalan yang tidak berguna pada anak tersebut. Dan penderitaan anak-anak tersebut menjadi puncak kesakitan yang mendalam. Dan secara ringkasnya, makna bidalan ini merangkumi aspek-aspek ataupun tema yang mendasari cerpen yang telah dibina. Dan makna bidalan ini merupakan suatu perbuatan yang terlanjur dan tidak dapat diubah lagi. Oleh itu sebagai rumusan di sini, penggunaan bahasa kiasan jelas menunjukkan keindahan dalam bahasa Melayu semasa mengungkapkan suatu perkara walhal dalam situasi konflik ataupun perkara-perkara yang negatif. Dan kekreatifan dalam pemikiran masyarakat Melayu terdahulu dalam memberi teguran, nasihat, dan sindiran telah menunjukkan akal budi masyarakat Melayu yang tinggi, bahkan lebih mementingkan kehidupan yang harmoni tanpa mewujudkan perbalahan. Dan penggunaan teori semantik dalam menganalisis terutamanya teori logik simbolik sangat terperinci yang menjelaskan makna dari makna implisit sehingga ke peringkat yang lain. Justifikasinya, penganalisian melalui 3 fragmen ataupun 3 peringkat, yaitu peringkat semantik, peringkat sintaksis, dan peringkat pragmatik, jelas membantu menganalisis makna bidalan ini. Justru natijanya pembaca akan dapat memahami isi dan tema yang mendasari aspek yang dirungkaikan dalam cerpen yang telah dibina. Oleh itu, berikut merupakan rujukan yang telah kami guna pakai sepanjang kajian makna analisis peribahasa dalam aspek semantik. Dan terima kasih saya ucapkan pada rekan sepasukan saya sekalian, dan terima kasih yang teristimewa buat mencari yang saya kasih, nanti Afifi Hafiz bin Horas. Sekian dan terima kasih.